Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali kita pada program praktikal, panduan praktikal hubungan membantu batch 1. Dan pada hari ini apa yang saya nak kongsikan adalah jenis-jenis helping relationship. Jadi pada video sebelumnya kita dah belajar tentang asas ataupun definisi sebenar apa itu helping relationship. So pada hari ini kita akan tengok jenis-jenis helping relationship atau hubungan membantu yang ada di dunia ni, dan yang mana satu yang kita sesuai gunakan pada masalah-masalah tertentu atau pada kelompok golongan orang tertentu. Jom kita tengok. Pertama adalah professional helping relationship. HR tu helping relationship lah. Okey. Jadi hubungan membantu yang profesional ni macam mana? Dia terbagi kepada 3 pada asasnya, iaitu yang pertama terapis atau kaunselor, di mana mereka adalah daripada golongan yang berdaftar di bawah lembaga atau mana-mana jabatan. Jadi mereka diselia dan dipantau oleh sesebuah lembaga atau jabatan. So terapis and kaunselor dia lebih general, adalah mereka yang profesional dan mempunyai latihan, skill, pengetahuan dan pengalaman dalam membantu seseorang. Sebab tu kalau kita dengar bila ada masalah berkaitan kesihatan mental, career ataupun hubungan, kaunselor dan terapis antara yang selalu akan dirujuk sebab mereka mempunyai skill, pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam bidang tersebut. Okey, yang kedua adalah social worker. Social worker ni macam mana tuan-tuan dan puan? Social worker adalah mereka yang kita katakan mempunyai minat dan membantu orang yang memerlukan bantuan tanpa ada sebarang bayaran yang tinggi. Kadang-kadang tak ada bayaran langsung. Social worker contoh macam mana? Contoh social worker yang selalu kita boleh nampak adalah mereka yang selalu melakukan amal, tugasan amal dekat sekitar bandaraya ke atau di desa-desa di kampung, selalu macam tu lah. Okay. Jadi yang ketiga adalah caregiver. Caregiver ni lebih kurang macam nurse ataupun doktor yang peribadi. Itu adalah caregiver. Caregiver selalunya tugas dia lebih kepada membantu urusan harian seperti bagi mandi ataupun bagi makan, mengajar kanak-kanak. Selalunya kita akan classifykan caregiver ni khas untuk orang tua ataupun kanak-kanak. Social worker pula dia lebih kepada middle age, dan terapis ataupun kaunselor adalah mereka yang berkhidmat untuk semua golongan. Jadi kenapa semua ni di bawah professional helping relationship? Sebab mereka semua mempunyai latihan dan setengahnya mempunyai sijil dan berdaftar dengan sebuah lembaga atau jabatan. Okay. Next, jom kita tengok peer helping relationship ataupun hubungan membantu rakan sebaya. Okey, ada 3. Yang pertama mutual support. Mutual support ni apabila hubungan membantu tu di antara kawan-kawan yang sebaya dan mempunyai pengalaman atau menghadapi isu yang lebih kurang sama, similar experience. Okey. Peer mentoring pula adalah mereka yang rakan sebaya juga, tapi dia lebih kepada guidance and advice, nasihat dan bimbingan. Contohnya kalau dekat sekolah dulu kita ada pembimbing rakan sebaya, PRS kalau tak silap saya lah. Mereka adalah orang yang akan bertanggungjawab dalam membimbing rakan-rakan yang lain, dan mereka diberikan bimbingan daripada kaunselor dekat sekolah tersebut. Itu peer mentoring, dia memberi nasihat dan bimbingan. Berbeza dengan peer tutoring, dia lebih kepada hal-hal berkaitan akademik atau hal-hal yang lebih formal. Contohnya seperti kalau tak silap saya dulu dekat kolej matrikulasi ataupun dekat tingkatan 6 ada tutor. Tutor ni bila cikgu atau guru lantik seorang atau beberapa orang individu yang dapat skor baik dalam peperiksaan dan bantu kawan lain dalam pelajaran, uji kaji ke, ulang kaji ke, atau mungkin apa-apa aktiviti yang berkaitan akademik. Itu beza peer tutoring dan peer mentoring. Okey, jom kita tengok seterusnya, volunteer helping relationship. Baik, tuan-tuan dan puan,
Volunteer helping relationship ni pula, dia lebih kepada kesukarelawanan ataupun kita kata kerja yang tak dibayar lah. Dia lebih kepada kita punya sendiri inisiatif dan alternatif sendiri untuk membuat kebaikan. Jadi ada dua, satu local community. Local community ni macam mana? Ni macam rukun tetangga. Kalau kita perasan rukun tetangga yang buat ronda malam-malam, tak ada gaji tetap, tak ada bayaran pun. Kalau ada macam allowance tu pun adalah ihsan daripada penduduk setempat. Jadi local community ni dia macam rukun tetangga, dan non-profit organisation ataupun NGO. Kalau kat Malaysia kita ada NGO juga, non-government organisation, iaitu satu badan atau pertubuhan yang membantu orang lain menggunakan dana sendiri, menggunakan kudrat tenaga kerja sendiri tanpa ada sebarang reward, sebarang ganjaran atau balasan yang tetap. Tak ada kerajaan ataupun pihak-pihak lain yang sumbangkan setiap bulan dalam satu amount yang tetap, tak ada. Dia lebih kepada sukarelawan dan daripada pertubuhan tu sendiri. Usaha tu daripada pertubuhan tu sendiri. Okay. Kemudian kita ada informal helping relationship, iaitu satu hubungan membantu yang tidak formal. Ini selalunya berlaku di rumah dan di tempat kerja ataupun di sekolah, di institusi pendidikan. Dia terbagi pada dua secara asalnya, iaitu keluarga dan kawan-kawan. Keluarga contohnya seperti ibu bapa yang selalu bagi nasihat kepada kita, dan selalunya boleh melibatkan juga saudara mara yang lain, sepupu ke, makcik, maklum, itu pun boleh juga. Okay. Dan kalau kita tengok kawan-kawan pula, dia apa beza dengan peer tadi? Apa beza dengan peer tadi? Kalau kita tengok tadi, peer helping relationship ada tiga: mutual support, peer mentoring, peer tutoring. Kalau kita perasan, mutual support, keyword dia adalah similar experience, pengalaman yang sama atau isu yang lebih kurang sama dengan kita. Peer mentoring lebih kepada guidance, bimbingan dan nasihat, dan tutoring lebih kepada akademik dan urusan rasmi. Jadi kalau informal tu mana? Kawan-kawan sekampung yang tak ada pengalaman ataupun tak hadapi isu yang mungkin yang lebih berlainan, yang tak sama dengan kita, ataupun mereka yang kita jarang jumpa. Kawan-kawan yang jarang jumpa, tiba-tiba kita jumpa dia, kita rasa macam kita nak luah perasaan dengan dia, kita nak luahkan masalah, ataupun dia yang lama tak jumpa kita, dia nak perlukan bantuan kita pula. So itu kawan-kawan yang ada dalam informal helping relationship. Itu beza dia. Dan yang terakhir adalah self-help. Self-help ni dia special sikit tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Self-help dia adalah kita dengan kita, saya dengan saya, aku dengan aku, hamba dengan hamba, macam itulah. Dia dari intrapersonal skill ataupun intrapersonal helping relationship, iaitu kita, inisiatif kita, usaha kita untuk menolong diri kita sendiri. Yang tadi, yang banyak awal-awal tadi, semua berkaitan dengan orang. Ada orang bantu atau orang yang dibantu. So dia dua orang atau lebih, itu memang asas helping relationship. Tetapi kita kena ingat, kadang-kadang ada beberapa isu yang kita boleh selesaikan sendiri, dan kita mungkin rasa lebih baik kita uruskan sendiri, tak perlu libatkan orang lain. So self-help ni terbagi pada dua juga yang saya suka gunakan. Dia ada banyak self-help ni, atau kita kadang-kadang orang guna self-care juga. Dia similar, lebih kurang sama tapi tak sama. Dia sama tak serupa, macam tu. So self-help yang pertama adalah support group, di mana kalau tuan-tuan perasan dekat luar negara, kalau tengok movie ke apa, mereka ada support group tau. Support group mana diorang boleh bercerita sama sendiri. Time mereka cerita tu sebenarnya mereka tengah reflect diri mereka sendiri. Dan bila mereka reflect, selalunya hasil mereka dapat lepas perjumpaan tu, mereka dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik dalam kehidupan. Dan kedua adalah journaling. Journaling ni, kalau tuan-tuan nak tahu, satu metod yang saya sangat suka gunakan dan saya pernah guna, dan saya suka showkan, encourage orang untuk guna juga. Journal ni banyak. Ada gratitude journal, journal bersyukur, ada happy journal, ada monthly journal, ada progress journal, banyak jenis journal. Tapi apa pun journal, yang penting isi dalam journal tu adalah untuk kita imbas balik, untuk kita reflect diri kita sendiri, apa yang kita dah buat
apa kelemahan dan kekuatan kita dan apa yang kita nak improve dalam hidup ni. Jadi itu kelebihan kalau kita buat journal. Dalam masa yang sama, dia akan automatic kita develop diri kita menjadi lebih baik dari yang sebelum ni. Okey, itu saja jenis-jenis helping relationship, hubungan membantu yang ada dalam dunia ni. Ada banyak, tapi yang saya dah share hari ni adalah yang common, yang selalunya kita gunakan. Jadi tuan-tuan dan puan, conclusion pada hari ini adalah bantuan tu sentiasa ada, sama ada kita dengan orang lain atau even kita dengan diri kita sendiri. Tapi ingat, together we are stronger, iaitu bila kita bersama, kita pilih beberapa orang individu untuk bersama dengan kita dalam perjuangan kita, insya-Allah kita lebih kuat untuk hadapi cabaran dan masa depan yang kita sendiri pun tak tahu apa akan jadi. Dan seperik mana pun kehidupan ni, sesusah mana pun cabaran yang kita hadapi, sehebat mana pun rintangan yang melanda, perjalanan hidup kita akan tetap berjalan. Masa sentiasa berjalan, kita harus sentiasa bergerak ke hadapan. Jangan tunggu lama-lama dekat satu spot, satu tempat yang sama terlalu lama. Dia kita kata tak ada progress, satu kerugian lah dalam kehidupan kita. Jadi ingat, sentiasa cuba memperbaiki diri kita. InsyaAllah kita akan jadi manusia yang lebih baik dari sebelum ni, di samping kita menyebarkan kebaikan pada orang ramai, insyaAllah. Jadi itu saja, kita jumpa lagi pada video akan datang, insyaAllah. Kita akan kongsikan strategi dan tips macam mana kita nak jadi seorang helper yang bagus, dan kalau kita helping, macam mana kita nak minta bantuan dengan baik. InsyaAllah itu kita akan aturkan nanti. So itu saja pada hari ini. Kita jumpa lagi, insyaAllah. Selamat beramal. Assalamualaikum. Bye bye.